Soalan nombor 1 ni, 1A ni dia minta kita cari apa? A dengan B. So soalan dia bagi question AX sama dengan X kuasa 3 tambah AX kuasa 2 tambah BX tambah 26. So lepas tu soalan pun dia bagi apa X tolak 1. So kita boleh ambil AX tu, X tu kita gantikan dengan 1. So X tu apabila kita ganti dengan 1, kita akan dapat equation dia yang pertama A tambah B tambah 27. Untuk equation yang kedua X tolak 3, maknanya X tu kita akan ambil 3. So apa X kita ganti dengan 3, kita akan dapat equation yang kedua iaitu 9A tambah 3B tambah 21. Lepas tu kita equation 1 tu kita nak bagi sama dengan equation kedua. So yang 1 tu kita darab dengan 3. Kita akan dapat 3A tambah 3B tambah 81. Untuk dapatkan A dengan B, kita equation 3 tolak dengan equation 1. So yang A kita akan dapat 10, B kita akan dapat negatif 37. Okay, untuk B pula, soalan minta kita factorize. So kita nak factorize tu kita akan ambil yang satu lah. So untuk factorize tu kita kan dah ada satu equation X tolak 1. So nak dapat yang lain tu kita akan guna long division. So apabila kita guna long division, kita akan dapat X kuasa 2 tambah 11X tolak 26. So daripada X kuasa 2 tambah 11X tolak 26 tu, kalau guna calculator, kita akan dapat X tolak 2, lepas tu X tambah 13 dengan X tolak 1 lah. So root dia kita akan dapat X sama dengan 2, lepas tu X sama dengan negatif 13, X sama dengan 1. And the zeros 2, negatif 13, 1. Okay. Nombor 2 tu dia suruh kita cari, dia bagi kita persamaan tu kan. Lepas tu dia suruh kita cari nilai A, B, C dengan D. So kalau kita nampak persamaan yang dia bagi tu, dia bagi dalam bentuk quotient plus remainder over divisor. So apa kita nak buat, kita boleh cari tu guna long division. Untuk cara guna long division, first tu kita kena kembangkan yang penyebut bawah tu, yang x plus 1 darab dengan 2x plus 1 kuasa 2. So kita akan dapat yang sebelah kanan tu. Lepas tu kita guna long division, kita letak nombor 1/4 dekat atas tu. Lepas tu kita akan dapat remainder dia negatif 2x kuasa 2 tolak 13/4 x tolak 1/4. Jadi kita dah, daripada long division tu, kita dah dapat nilai QX, nilai RX, PX dengan DX. So kita boleh compare soalan dekat atas dengan persamaan yang kita dapat. So kita akan dapatlah nilai A 1/4, B negatif 2, C 13/4 dan D negatif 1/4. Untuk soalan lepas tu, dia suruh kita persamaan tu in partial fractions. So first kali kita kena bagi dia kita kena pecahkan dia dalam bentuk A, B dengan C. Then kita kena bagi dia sama penyebut. So untuk A nak sama penyebut, kita kena darabkan dengan 2x tambah 1 kurungan kuasa 2. Untuk B, kita kena darab dengan x tambah 1 dan 2x tambah 1. Untuk C, kita kena darab dengan x tambah 1. Kemudian bila kita dah dapat tu, kita boleh kita guna cara substitute x. So untuk nilai x yang pertama, kita guna nilai x negatif 1.
Jadi kita substitute negatif 1 dalam persamaan tu, kita akan dapat nilai A sama dengan 1. Untuk nilai X yang kedua, kita guna nilai X negatif 1/2. Dan kita substitute dalam persamaan tu, macam tadi kita akan dapat nilai C 7/4. Kemudian kita guna nilai X1 dan kita akan dapat nilai B negatif 9/4. Bila kita dah dapat nilai A, B, C dengan D, kita just masukkan dalam persamaan yang kita dah buat dekat atas tadi. So kita akan dapat partial fraction dia. Sekian. Okay, itu je. Boleh tanya soalan kan? Ada soalan? Soalan kenapa kita kena letak 1/4? Ini yang tanya. Sebab kita kalau boleh kan kita nak bagi hilang nilai X kuasa 3 tu kan. So kalau kita tengok kalau kita guna 1/4 dekat atas tu, darab dengan 4X kuasa 3 tambah 8X kuasa 2 tambah 5X tambah 1 tu, kita akan dapatlah nilai yang untuk ditolak tu. So kita boleh hilangkan nilai X kuasa 3 tu. Kita akan dapat remainder dia macam tu. Okay, terima kasih. Terima kasih. Okay, untuk question 3, kita kena prove left hand side and right hand side. Okay, mula-mula kalau korang tengok soalan ni, apa korang akan buat mula-mula sekali? Samakan penyebut. Okay, kita kena samakan dia punya denominator. Macam mana nak samakan denominator tu? Kita factor sin 2x plus sin cos 2x plus sin 2x. So yang tinggal tak. Kita kena guna formula ni tau. Okay kan? Kita ambil yang tinggal yang ni. Lepas tu untuk formula ni pula, yang ni negatif. Kalau negatif, sini positif, sini negatif. Yang ni positif. Untuk yang ni, yang denominator kan dia punya ni negatif. So kita factorize. Bila kita buat factorize, bila denominator dengan numerator dia dah sama, kita boleh potong lah yang ni. Okay, boleh potong yang ni, potong yang ni. Okay, yang tinggal yang ni je. So kita tinggal yang ni. Potong. Negatif, positif boleh potong kan? Yang mana lagi tinggal? Okay, yang ni cos tambah dengan cos 2 cos square 2x sin square 2x plus sin 2x 2 cos square 2x sin square 2x plus sin 2x 2 sin square 2x. Kita tinggal 2. So kita kena factorize 2 ni. Dapatlah yang ni. Bila kita dapat yang ni, kita boleh simplify dia. Cos square 2x plus sin square 2x tu sama dengan 1. So yang tinggal 2. Yang ni kan jawapan dia 2. So proof dah kan? Tidak. A. Untuk yang D pula, kita kena prove identity. Dia dapat cosecant X. Cosecant X. Secant X sama dengan 1 over cos X. Tangent X sama dengan secant X
over cos X. Yang atas ni, dia punya satu 1 plus 1 over cos X. Kita samakan dia punya denominator. Kita darab dengan cos ini. Kita dapatlah cos X plus 1 over cos X. Yang dengan yang ni pula, dia punya cos, kita kena samakan denominator. So, kita darab numerator dia, cos X sin X ni over cos X. So, bila kita naik atas ni, X ni, cos X ni, dia boleh potong tau. So, yang tinggal atas ni je. Cos X plus 1 over sin X plus cos X sin X. Kita simplify apa semua tu, dapatlah 1 over sin X. Dan 1 over sin X tu equal to secant X. Okay, so itu je lah. Faham. Abang. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Okay. Yang question 4 tu kan. Dia bagi kita function fx cos 2x tambah square root 8 sin 2x. Lepas tu dia suruh kita express dalam form r sin 2x tambah dengan alpha. Lepas tu dia cakap ke kita r tu lagi besar daripada kosong. Lepas tu dia punya alpha tu acute angle. Okay. So 2x tambah square root 8 sin 2x tu kita equalkan dengan r sin 2x plus alpha. Lepas tu kita expandkan dia. Lepas tu dah sekali kita akan dapat r sin 2x cos alpha tambah r cos 2x sin alpha. Lepas tu yang kita punya equation last kan, kita comparekan dengan kita punya function asal. Lepas tu dari comparing tu kita akan dapat r sin alpha equal to 1. R cos alpha kita akan dapat square root 8. Lepas tu kita dapat equation 1 dengan equation 2 kita. Lepas tu kita nak cari dia punya sudut alpha ni kan. Kita kita guna tan alpha, kita akan dapat ni 19.47 degree. So kita dah dapat dia punya alpha dia dah kan. So ni kita nak cari R pula. Lepas tu untuk R dia, kita kena guna equation ni, equation first ni kita kena kuasa 2, kita tambah dengan equation kedua, kita kuasa 2 juga. Lepas tu kuasakan dua-dua. Lepas tu kita equalkan dengan yang ni, yang jawapan dia ni kan. 1 kuasa 2 plus dengan square root 8 kuasa 2 kan. So, lepas tu kita ni factorizekan dia, dapat R square saja. Lepas tu equal to ni. Lepas tu kat sini kan R, kita dapat cos 2 alpha tambah sin 2 alpha kan. So dia equal to 1 equal to 1 kan. Kita belajar identity kan. Lepas tu kat sini dah kan kita dapat R plus minus square root 8 ke square root 9. So dapat kita dapat R equal to 3 sebab dia cakap R kita lagi besar pada kosong. So bukan negatif 3. So kita dah dapat dah kita punya yang baru tu kan. Yang dalam bentuk tu kita dapat 3 sin 2x plus kita punya sudut tu 19.47 degree. Lepas tu hak B pula. Sarah, Ya. untuk cari sudut ni kita punya formula kan ni, yang tangent alpha sama dengan arc sin alpha equal yang ni. Formula dia kan? Kan tangent kan sama dengan sin bagi cos. Okay. Okay, yang B ni pula. Dia cakap dia suruh kita solve equation yang cos 2x
square root 8 sin 2x sama dengan square root 8 ni kan. Lepas tu dia cakap dia nak semua solution dia tu between negatif 180 degree dengan 180 je. So dia suruh kita bagi jawapan ni kan, correct to the decimal places. Lepas tu first kali kan, ambil equation tu. Ambil equation yang jenak tu kan, apa nama, cos 2x tu yang dia bagi sama dengan square root 8 ni kan. Lepas tu cos 2x plus square root 8 sin 2x ni kan tadi kita dah dapat kan. Untuk yang A tu kan kita dah dapat kan. Dia punya jawapan dia kan 3 sin untuk yang A kan. Lepas tu kita bagi yang kita jawapan lah kita dapat untuk A tu, kita equalkan dengan negatif square root 8 ni. Lepas tu kita ni je lah. Kita expandkan dia untuk dapat dia punya. Maksudnya kita ambil yang ni, jika kita ambil jawapan yang A ni, kita letak kat sini lah kan. Kan jawapan A kita kan tadi 3 sin 2x tambah 19.47. Okey lah. Okey. Okay. So kita letak kat sini kan. Lepas tu kita cari dia. Lepas tu kita ni lah dah. Kita expandkan dia bagi di sini kan. Sin 2x plus 19.47 equal to 0.9428 kan. Lepas tu kita cari dia punya ni yang acute angle dia ni kan. Ni sudut alpha ni kan. So kita dapat kat sini 70.53. Ni calculator je ni. Dapat ni. Lepas tu kan ni sin positif kan. Yes, positif. So dia punya dekat kuadran 1 dengan 2. Kat situ. Lepas tu so yang sudut yang kecil dua-dua ni 70.53. Okay, so tadi kan dia cakap dia nak all kita punya jawapan lah kita kan between negatif 180 degree dengan 180. So jawapan lah kita ni mesti tinggal X je. Yang kat atas ni kan 2X tambah 19.47 kan. So kita tak mahu, kita nak dia X saja. So yang kita lokeh ni kan, yang kita dapat 70.53 ni kan, yang untuk dia punya sudut dia ni kan. Ni kalau kita pakai sin tu 2X tambah 19.47. So yang X lagi kurang negatif 180 ni kan. So first tu kita darabkan X tu semua ni dengan 2 dulu. So kita dapat 2X. So kita tambah 19.47 untuk setiap sudut ni. So kita dapat ni negatif 340.53 dengan 379.47. Faham tak ni? Dia macam pening sikit. Faham tak? Boleh ulang balik tak yang ni? Tak berapa nak faham. Yang ni. Yang ni lah. Kan dia nak jawapan dia kan X tu, yang jawapan lah tu kan dia kan kat sini kita punya sin dia 2X tambah 19.47. Kan? Lepas tu jawapan last dia yang dia nak between negatif 180 dengan 180 tu, dia akan tinggal X saja. Macam X saja kat sini. So kan kita nak ni jawapan lah dia ni, jawapan lah dia. So kalau yang kan kita dapat macam mana nak cakap? Tolak Kan kita bahagi. Macam tu. Okay, faham. Untuk kita dapat Jawapan ni kita tolak dengan yang ni. Yang ni pun tolak. lepas tu kita bagi dapatlah X. macam tu. Okay, yang C plot dia suruh kita, dia cakap daripada jawapan daripada A tadi kan, yang R sin 2X tambah R4 kan. Dia suruh kita find maximum dengan minimum value untuk ni equation dia bagi, equation baru ni kan. Lepas tu, ni equation baru dia bagi ni, yang nak suruh kita cari max dengan min kan. So ni aku buat dulu, aku bagi, ni aku factor dulu, aku bagi dia nampak sikit kan. Kata yang 8 sin 2X tambah cos 2X tambah 15 ni yang macam yang equation yang terdapat daripada soalan sebelum ni. So kat sini
So kat sini kan, ni equation yang daripada A tu. Ni cos 2x kan, kita dapat jawapan dia kan, 3 sin 2x tambah 19.47 kan, degree. Lepas tu kita belajar kan, maksimum untuk dengan minimum value untuk graph sin negatif 1 dengan 1 kan. Dia punya min dengan max dia. So kita letak ni macam ni, negatif 1 lagi kurang daripada sin 2x plus 19.47 degree lagi kurang daripada 1. Lepas tu yang jenok tu kan, 1 per ni yang dia bagi ni kan, yang equation jenok tu kan. So kita kena bagi dapat yang dalam ni kan, sin 2x tambah 19.47 ni kita kena bagi dapat macam yang 1 per equation tu juga. So first kita darabkan dengan 3 lah. Sebab kita punya jawapan untuk yang A tu kan 3 sin kan. Kan? So kita darabkan semua ni dengan 3 dulu. Lepas tu kita dapat lah ni. Yang nombor 2 tu kan, 3. Dapatlah sin 3 sin kat dalam dia tu. Faham. Lepas tu kita darab lah dengan 2 pula. Sebab untuk equation yang baru kita nak tu kan. Lepas tu dapat dah. Macam tu. Lepas tu last kali kita tambah dengan 15. Ikut equation baru dia tu kan. So dapat macam ni. Lepas tu untuk yang final answer ni kan, yang last kali ni kan. Kan dia nak 1 per dengan equation kita tu. So untuk yang lain pula kita kena kuasakan juga dengan negatif 1. Nak bagi dapat 1 per 9 dengan 1 per 21 ni. So sebabkan kita kuasakan dengan negatif 1 kan, so kita kena ubah simbol dia. Daripada ke sana kan, simbol dia kita ubah ke sini. So jawapan dia tu kita akan dapat maximum value dia tu yang ni 1.9, lepas tu minimum value dia 1 per 21. Like that.